إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diberikan masa, ruang, kekuatan, kesihatan untuk hadir dalam mencari ilmu, menuntut ilmu. Dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini menambahkan siri amalan-amalan terbaik kita dan juga menambahkan pahala-pahala yang kita ingin persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mempelajari berkaitan dengan kesabaran dalam kitab Riyadhus Salihin, bab sabar, apa yang penting apabila kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu ia merupakan arahan, dan setiap arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibalas syurga jika kita ikuti. Setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cuba hidupkan, kita bawakan seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah, insya-Allah Allah akan bagikan syurga. Oleh kerana itu, bila kita belajar dalam hadis, tujuan kita belajar ialah untuk kita memahami agama ini dan kita beramal dengannya, dan kita ikut rentak-rentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berjaya di akhirat kelak. Jadi insya-Allah ujian-ujian yang Allah bagi kita tempuh dengan kesabaran. Ujian-ujian yang Allah bagi, maka itu ada hikmah yang kita tidak tahu di sebaliknya, tapi yang confirm setiap ujian ada pahala yang akan diberikan kepada kita. Jadi pungutlah, carilah pahala-pahala tersebut. Kita masuk hadis yang ke-10, muka surat 40 dalam ni, dalam bab hadis ini, hadis ke-10. Wa an Anas qala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna Allah azza wa jalla qala, إذا ابتليت عبدي بحبيبته أو بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يعني يريد عينيه رواه البخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ini hadis qudsi, ya, apabila aku menguji hamba-Ku dengan dua kekasihnya, kemudian dia bersabar, nescaya aku akan menggantikan keduanya dengan syurga. Dua kekasih yang dimaksud adalah dua mata penglihatan kita, iaitu yang dimaksudkan dua kekasih di sini, ya. Mana ada kekasih lain. Okey. Di dalam hadis ini menceritakan bahawa Allah sedang menguji hambanya dengan apa juga yang diberikan kepada hambanya. Ujian-ujian yang diberikan kepada kita mengikut kadar keimanan, kemampuan kita. Oleh kerana itu kita minta Allah menguji kita atau berikan kesabaran kepada kita setiap ujian. Dan kalau nak uji kita, uji yang mana mampu iman kita menguasainya. Kenapa? Kita takut ujian-ujian yang diberi kita tak mampu menguasainya atau menanggungnya, akhirnya kita pula menjadi kufur. Berbahaya. Di dalam hadis ini mengisyaratkan ujian di antara ujian yang Allah bagikan dalam bab ini adalah satu ujian yang besar. Ujian dicabutkan mata kita, yakni dihilangkan penglihatan kita. Satu nikmat yang besar Allah bagi, rasanya tidak ada nikmat di antara nikmat yang terbesar pada tubuh badan kita seperti nikmat mata. Ya. Cabutlah satu, gantilah satu, bagi berjuta, kita nak ke? Oh, cabut satu nak rasa kan? Boleh lagi dapat sejuta ke? Nak ke? Okey, ada lagi satu, tiba-tiba dah dapat sejuta, satu mata kita pula rosak sebelah. Habis cerita. Okey. Jadi sebenarnya tidak ada tolok bandingnya. Walaupun nikmat diberikan merupakan harta dunia, nak ditukarkan dua biji mata kita ni takkan sama, ya. Subhanallah. Ibu-ibu, kita kena perhatikan betapa nikmat mata yang Allah bagikan kepada kita, dan sudah tentu akan disoalkan dengan banyak perkara penglihatan kita ni, apa yang kita dah gunakan. Ya, penglihatan yang mata kita ni masih ceria, masih elok lagi, ya, ujian dia lebih besar daripada penglihatan yang dah rabun dah macam kita, makcik.
kan. Rabun dah tak nampak, benda maksiat dia jauh tu. Kalau nampak apa, tak pakai spek mata tak nampak, selamat sikit kan. Ya. Baik. Dalam hadis ini menceritakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan dua kekasihku, yang dimaksudkan dua kekasihnya, yakni dua matanya. Kasihku lah, kekasihnya, dua matanya. Kemudian ia bersabar, nescaya aku menggantikan kedua matanya dengan syurga. Nilaian mata kita ni adalah nilaian syurga bila kita gunakan secara betul. Baik, saya teringat dalam bab ini, rasanya dah cerita beberapa kali berkaitan dengan ujian-ujian ni. Bersabar, minta Allah uji dengan ujian yang mampu kita sabar. Peristiwa yang berlaku melalui pengalaman kita, hamba Allah ni dia, Masya Allah, sebelum kahwin, selepas kahwin, dia iltizam dengan grup-grup Muslim ni, dengan usrahnya, ya, dengan program anak hantar sekolah agama apa. Satu hari Allah uji dia disebabkan kesan kecing manis, ya, mata dia mula rabun tak nampak. Tahun pertama boleh bersabar lagi. Bila sampai tahun kedua Allah uji, mata tak boleh nampak apa-apa. Daripada orang yang rajin berusrah, kalau dah rabun tak boleh nak usrah. Tetapi daripada orang yang sembahyang, tinggal sembahyang. Bahaya ya, bila tiba saat macam tu, ya Allah risau, kita pun risau. Jangan Allah uji. Sampai isteri dia kata, ustaz tolong tegur dia, dia tak nak sembahyang dah. Bila kita suruh sembahyang, dia marah. Ya, tak tahu kenapa, tapi mungkin tertekan ke apa ke, tapi nak menceritakan ujian yang Allah bagi merupakan dicabutkan mata begitu sekali kesudahannya. Dan bila dia mati dalam keadaan yang begitu. Ya, subhanallah. Jadi ibu-ibu minta lindung kepada Allah daripada perkara-perkara yang menakutkan ini, ujian-ujian yang mana kita takut tak mampu untuk memikulnya. Ya, jangan begitu. Minta Allah. Okey. Oleh kerana itu dalam surah Al-Baqarah ayat akhir tu pernah kita bacakan, merupakan di antara doa-doa kita kepada Allah. Ya, kita minta Allah lindung kita daripada kelemahan kita dan kesilapan yang kita lakukan. Ya, minta ampunkan dosa kita. Okey, jadi penting sangat-sangat. Jadi penjelasan, sesungguhnya seorang hamba yang muslim apabila dia bersabar, menetap dan mengharapkan keredaan Allah, atau wabak penyakit yang menimpanya dan dia mengetahui bahawa penyakit itu tidak akan menimpa kecuali kerana telah ditetapkan oleh Allah, sampai ia meninggal, maka ditetapkan bahaginya seperti pahala orang mati syahid. Ini merupakan kurniaan dari Allah, dan sesungguhnya Allah apabila mengambil satu dari kedua mata seorang hamba, kemudian ia sabar dan mengharap redha Allah, maka sesungguhnya Allah akan menggantikannya dengan syurga. Subhanallah. Ya, sukar, satu perkara yang begitu sukar untuk kita hadapi, yang mana Allah akan menggantikan kita dengan syurga, tapi kita tak faham. Okey, hadis yang berikutnya, wa an Atha ibn Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atun min ahli al-jannah, faqultu bala, qala hadhihi al-mar'atu sawda'u أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبروا فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعاها لها. Muttafaqun alaih. Dari Atha ibnu Abi Rabah meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadanya, maukah kutunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli syurga? Aku menjawab, ya. Ia berkata, wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah datang kepada Nabi lalu mengadu, sesungguhnya aku mempunyai penyakit apa, rayan orang kata, rayan ke? Bukan gila. Sejenis penyakit rasukan, ataupun macam orang kata gila babi, kan? Dan auratku terbuka kerananya. Oleh kerana itu aku mohon kepada Allah agar aku diberikan kesembuhan. Beliau baginda bersabda, apakah kamu mahu bersabar, maka bagimu syurga.
Dan apabila kamu mahukan aku berdoa kepada Allah agar kamu diberi kesembuhan, yakni dia akan sembuh. Wanita itu menjawab, aku akan bersabar. Kemudian wanita itu berkata, sesungguhnya auratku terbuka kerananya, maka mohonkanlah kepada Allah agar auratku tidak terbuka. Maka baginda pun berdoa untuknya. Muttafaqun alaih. Hadis yang berlafazkan Bukhari. Baik, kisah ini berkaitan dengan seorang wanita. Okey, kita lihat bagaimana perkara ini berlaku. Ibnu Abbas mengatakan, wahai Atta', kamu nak tengok wanita ahli syurga. Dengan arti kata lain, kita tidak dapat menetapkan seorang itu ahli syurga ataupun ahli neraka secara khusus, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ya, tak boleh bila kita kata dia tu ahli syurga, tak ada, belum tentu. Dan begitu juga kita tak boleh kata dia tu ahli neraka, tak boleh. Secara khusus tak boleh. Secara umum kita kata itu perbuatan ahli neraka, itu mungkin, tak apa. Ataupun orang kafir ahli neraka, tak apa. Kerana apa? Dalam bab ini dalil yang jelas, Ibnu Abbas menunjukkan wanita itu dari kalangan ahli syurga ada sebabnya. Disebabkan kisah inilah, maka wanita tersebut mendapat tempat di kalangan ahli syurga. Sedangkan kalau kita menyaksikan, apabila Ibnu Abbas mengatakan wanita yang berkulit hitam ini pernah datang kepada Nabi, wanita sauda, ya, wanita yang hitam tu, bukan Ibnu Abbas nak mengumpat dia. Kita kalau tu orang perempuan hitam tu, itu ada tujuan nak mengumpat. Tapi Ibnu Abbas nak menceritakan bagaimana wanita yang kalau di zaman Arab jahiliah dulu memandang hina golongan yang macam ni, kerana dia title hamba asalnya. Dia wanita yang hitam tu, tetapi kedudukannya di sisi Allah dahsyat. Ya. Jadi Ibnu Abbas nak menceritakan wanita yang hitam tu bukan dia nak mengumpat. Ingat tu ya. Itu Ibnu Abbas tu mengumpat lah tu. Tak. Tapi dia nak menceritakan, nak mengkhususkan, nak meneliti. Kadang-kadang kita dalam bab itu pun terpaksa. Ya, macam kalau orang nak tanya, limah mana tu? Kan dah limah tu banyak sangat. Limah tu, limah ni, limah yang mana kita nak sebut? Kan aku sebut mengumpat pula. Limah tu terkenal dengan limah jongang, kan? Jadi macam mana nak sebut? Terpaksalah kita sebut untuk orang kenal je. Ya, bukan untuk kita umpat dia. Limah jongang, baru orang kenal. Ya, ini biasanya masyarakat kampung. Masyarakat bandar dah tak ada dah. Ya, kalau macam kat kampung saya tu, Mio. Mio tu orang Perak kan. Mio tu, Mio ni, Mio. Habis nak terang kat Mio mana? Macam mana nak terang? Ya. Mio raincoat misalnya. Mio patah, dia ada. Satu Mio raincoat ni orang cacat ya. Lepas tu Mio patah yang patah kaki dia. Lepas tu Mio, dia ada Mio macam tu. Yang tu tak apa, untuk kita terangkan. Tapi jangan suka-suka kita nak menyampaikan. Ya. Dah terpaksa, barulah itu pun kita dampingi dengan istighfar. Ya, taubat, bukan kita nak benda tu. Tapi kalau tak sebut, orang tak kenal. Ya. Okey, begitu juga dalam kisah ini. Wanita yang hitam tu, dia telah datang kepada Nabi. Dia tunjuk. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ada penyakit rayan. Kalau orang kita kata penyakit rayan, ya, biasa kena orang yang lepas beranak ke apa, ya, meroyan ke. Meroyan, badan tak faham ni, rayan saya pun tak reti. Okey, al-muhim dia berlaku pada wanita ini. Kalau kita melihat penafsiran di sini, maksud penyakit asra'u tu, sar'u tu, adalah dua penafsiran dia. Pertama, penyakit macam gila babi kata orang. Tak ada istilah lain ke? Kita nak sebut babi tu tak sedap pula. Sawan. Ya, sawan, gila khinzir kata orang. Okey, sawan. Lepas tu yang kedua, penyakit kena rasukan jin. Ini di antara ujian yang berat ya, Allah bagikan. Ibu-ibu, kalau Allah tak bagi lagi kita, alhamdulillah, nikmat. Tapi kalau Allah bagi, nikmat juga kalau boleh masuk syurga. Kan? Tapi ujian yang berat. Semalam lepas kelas di Ampang sana, orang call, ustaz tolong datang ke sebelah Pusrawi Hotel tu, Putra tu, ada budak. Kita ingat budak tu kecil lah kan, kena rasuk jin. Kita kata handle lah, tak minta ustaz datang juga, kawan tu. Jadi kita pergi, bukan budak, bapak budak lah ya, dalam umur 19, mereka pelajar college.
kena rasuk. Tapi rasuk ni pertama kali saya tengok. Rasuk ni agak ganas sikit. Kan? Kita baca dah baca dah dia macam mana anak rimau kan. Okey, tak apa. Janganlah takut, saya kata. Jangan takut. Benda ni tak ada apa-apa. Jin dia cuba nak takutkan kita, tapi jangan takutlah. Dia duduk atas, ada TV tu, sebelah TV tu. Ya, sambil tu nak tolak TV. Yang lain dah risau. Itu pun kata, okey tak apa, biarkan. Baca, alhamdulillah dia pulih sekejap. Ya. Dia duduk, panggil nama. Lepas tu kita nak bagi dia minum air Zam-zam tu, Ruqyah. Nak pegang pun rasa takut. Bila minum tu, dia lepaskan. Dia jadi balik. Bila jadi balik, nampak agresif dia. Dia meloncat dia katil ke situ. Lepas meloncat tu, dia loncat atas meja pula kan. Kata, tak pernah jumpa. Saya tak pernah, dalam siri rawatan tak pernah jumpa macam tu. Terkejut juga, suspend lah. Tapi takkan nak tunjuk terkejut kita pula kan. Kalau kita lari, semua orang lari gitu kan. Cuma kita alhamdulillah, Allah izinkan kita dah faham benda ni. Dia memang akan tunjuk ganas dia. Apa dia buat? Dia tarik selimut dia lontar pada orang kat situ, kita pun terkena. Dia ni kata tunjuk kasar pula kan. Waktu dia tolaknya ada telefon meja tu, dia tolak bagi jatuh. Sambil tu dia kata kan. Kita pun baca lagi kuat, kita angkat suara kuat kan. Bacalah surah-surah yang kita dah ni kan. Dia rasa lemah kan. Dia duduk. Bila duduk tu kenalah sekali dengan Ustaz Fadil. Kita pam sekali kan. Bismillah, Allahu Akbar, pang kat belakang dia 2 kali. Pasal ingat dalam sistem perubatan berhati-hati dalam bab pukul. Ya, kalau pukul dengan tangan biasa kan. Dan kita pukul sekali atau 2 kali. Jangan lebih. Pasal apa? Melalui pengalaman kita, kalau lebih yang kena tu orang tu, bukan jin. Ya, dia kena sekali, jangan dirancang. Ya, maksudnya jangan dia nampak kita macam nak pukul tu, itu biasanya dia akan lari. Orang tu kena pukul. Jadi kita bagi sekali kata belakang kan, 2 kali bagi, alhamdulillah. Terus okey kan. Terus panggil nama, cuba baca 3 kul, okey, alhamdulillah. Baca apa semua, alhamdulillah. Dah solat maghrib, tak solat lagi waktu tu. Dah pukul 10 tak solat maghrib. Kamu ni katanya kena waktu maghrib. Okeylah, kalau kena waktu maghrib tak apalah. Jadi solat maghrib isyak, betul, alhamdulillah lah. Jadi itu di antara penyakit rasukan jin, ya. Tapi ibu-ibu kalau terkena macam tu, jangan putus asa lah, jangan takut. Saya kata ibu-ibu jangan takut. Berani kan. Jangan jin tu kita pun cabut lari. Habis cerita. Kalau jin meraung, kita meraung, habis. Ya. Dia berani. Kaedah dengan jin ni, kita berani, dia takut. Kalau kita takut, dia berani. Lepas tu mulalah kita buat perkara syirik. Macam rumah Vanilla Nabila, Villa Nabila kan. Jahat anak tu, tak bagi tahu mak dia tidur rumah kawan kan. Benda syirik habis berlaku. Jadi kalau kita buat benda syirik, kalau sehat pun tak guna. Habis kita kalangan ahli neraka, semua kalangan ahli neraka. Oleh kerana itu dalam siri perubatan Islam, ibu-ibu kena berhati-hati, jangan pergi ikut suka hati, jangan pergi tengok melalui TV je. Jangan. Saya nasihat kerana saya ingatkan ibu-ibu di sana ada syurga. Kita nak beli syurga Allah. Wanita ni kita saksikan bagaimana dia kena rasukan ini. Bagi saya inilah kaedah yang cukup dahsyat yang diajarkan oleh Rasulullah. Lebih baik kita kena tu kita bersabar daripada kita kena terus pergi tempat bomoh-bomoh yang syirik. Rugi kita ibu-ibu. Di sana ada syurga yang mana orang boleh masuk tanpa hisap. Tapi kita cemari dengan dosa kita, kita tak terlepas daripada perkara tersebut yang menyebabkan kita tak masuk kategori masuk syurga tanpa hisap. Sayang. Kita nak lepas hisap tu satu masalah yang besar. Belum tentu kita terlepas. Tiba-tiba dengan adanya amalan kita yang menyelamatkan kita daripada perbuatan syirik yang mana kita tahu 4 perkara tu yang Rasulullah kata golongan yang akan masuk syurga tanpa hisap. Itu yang kita nak. Ibu-ibu nak kena hisap kan? Saya tak nak. Saya berharap saya masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan Allah perkenankan. Kita semua. Tadi saya je, kita semua. Tapi tak apa, ibu-ibu dah amin untuk saya. Alhamdulillah. Apa dia syarat dia? Syirik tu usul. Usul dia memang semua kena tak ada syirik. Tapi dalam bab ni
Kak Zarah, student lama kita ni nak dengar. Okey, pertama, jangan tatayur ataupun jangan berprasangka. Prasangka ni jangan kita anggap kafir jahiliah aja yang berprasangka, ambil burung lepaskan ke kanan baik, ke kiri tak baik. Kita dah katakan bahawa itu semua bentuk tatayur, kepercayaan khurafat yang ada pada masyarakat kita. Kena hilangkan. Rama-rama datang tanda baik, tetamu nak datang, buangkan. Apa lagi? Biawak, ular apa masuk dalam rumah, tanda sial, buangkan. Pinggang pecah, ini tanda tak baik ni, buangkan. Tengah jahit-jahit kat Sabah, jahit baju tuk, kena jarum, apa tanda tu, buangkan. Apa lagi? Tergenyit-genyit mata, tergenyit-genyit mata, tanda apa? Buangkan. Lagi apa lagi? Tengah-tengah cakap cicak bunyi, betul, tengok cicak tu dah kata, hanya cicak tu kata penipu dia ni kan. Buangkan. Itu semua tatayur yang perlu hilangkan daripada diri kita. Orang kampung banyak, orang bandar pun serupa juga kan. Okey, yang kedua, tidak berubat dengan menggunakan besi panas. Mungkin konsep ni tak ada dah zaman sekarang, kot-kot kalau ada. Ada pula bertanya bagaimana dengan laser pula, apa semua tu. InsyaAllah kita kata tak ada kot. Kerana kita melihat dari sudut besi panas tu ada mudarat yang lain. Tungku besi macam mana tu Ustaz? Kan? Orang-orang yang lepas bersalin guna tungku besi tu, besi panas je Ustaz. Okey, besi panas ni maksudnya besi yang berapi gitu. Kan? Kalau sekadar tungku tu tak apa. Itu panas, bukan besi yang berapi tu, membakar. Dia pergi nak berubat, Allah sakitnya pinggang aku, dia ambil iron, zoom kata belakang dia. Atau marah sangat anak, dia ironkan anak dia. Ibu-ibu kata, ya berlaku. Pasal saya yang selesaikan masalah tu. Terkejut saya. Bapak terlalu geram anak macam tu kan. Dia iron je, iron kat tangan, zoom. Nasib baik anak tu tak nak cerita. Anak tu terkena tu lah, terkena ni. Opah dia yang bercerita. Ustaz, bapak dia pergi ironkan dia. Terkejut saya. Subhanallah. Nakal macam mana pun iringi doa. Janganlah iron, rotan tak apa. Iron tu sebaik tak disimbahnya asid pula kan. Auzubillah. Okey, yang ketiga, tidak berubat dengan perubatan yang kita katakan itu selain daripada perubatan Islam. Maksudnya pergi bomoh ataupun orang yang nampak macam Islamik sikit ke, kita ingat Islam dah, cara perubatan rupanya tak juga. Kena berhati-hati. Di antaranya kalau seorang bomoh tu kata dia boleh bilang jin, nampak jin, kita mengatakan itu semua penipuan. Allah kata tak boleh nampak, dia boleh nampak. Berarti kalau dia nampak, dia yang kena berubat. Kaedah dalam siri rawatan Islam, kalau orang tu nampak jin, orang tu ada masalah penyakit, rasukan, maka dia yang kena ubat. Okey, kita pula pergi berubat dengan dia. Bagusnya kita berubat dengan orang sakit. Okey, baik. Jadi ruqyah ataupun berubat secara bukan Islam ataupun secara nampak macam Islam tapi bukan Islamik, ada unsur-unsur syirik ataupun khurafat ataupun dia kata guna jin Islam, semua adalah penipuan belaka dalam siri rawatan Islam. Dengan jin Islam tu semua baik. Jin Islam macam orang Islam juga, ada yang baik, ada yang tak baik. Dan jin Islam yang berurusan dengan manusia, ulama mengatakan semuanya tak baik, berurusan dalam bentuk yang begini. Semuanya tak baik. Kerana jin, dia akan sibuk, jin Islam yang betul, dia akan sibuk dengan urusan amalan-amalan dia. Okey. Lepas tu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang keempat, kepada Allah lah mereka bertawakal. Maka insya-Allah kita akan dapat, ibu-ibu kita doa untuk diri kita, mudah-mudahan kita dapat masuk syurga tanpa hisap. Amin. Jangan putus asa. Dah tersilap dulu, saya tak tahu, mudah-mudahan Allah ampunkan. Okey, baik. Wanita yang berkulit hitam itu, ia pernah datang kepada Nabi mengadu, sesungguhnya aku mempunyai penyakit meroyan.
Okey. Dan beliau bersabda, aurat aku selalu terbuka kerananya. Maksudnya wanita ni masya-Allah ya, dahlah dia wanita yang dikategorikan macam hamba, tetapi dia beriman ikhlas kepada Allah, dan dia cerita masalah penyakit dia bila dia tak sedar kena macam sawan ni, tiba-tiba aurat dia terbuka. Ya, siapa kena sawan, kalau kena jin tu satu bab, kena sawan satu bab. Sawan tu kadang-kadang kita risau juga. Ya, terutamanya kalau anak yang kena sawan tu, banyak tempat-tempat dia kena jaga, tak boleh pergi. Macam mandi sungai tu, ya, air yang cetek pun dia ambil kira. Kerana bila datang sawan, air yang cetek dia tak boleh buat apa-apa. Ya, ini melalui pengalaman yang kita tengok apa semua. Macam kami dulu di sekolah kami ada seorang perempuan budak penyakit sawan. Ya, macam tu ya. Bila kena tu, dia nak kena tu, subhanallah ya, dia terhentuk-hentuk kepalanya kat dinding, terus pingsan. Ya, terus berbuih lah kan. Dalam setengah jam, lepas tu okey. Itu yang, tapi dia ni masya-Allah suka panjat pokok manggis. Kita kata la ilaha illallah aku ni kan. Panjat pokok manggis kena sawan dengan jatuh macam mana. Bila mandi sungai tu, mata kita sentiasa tengok dia. Takut kan, tengah-tengah mandi tu, sup kata. Pasal dalam bab-bab ni pernah kita baca dalam satu artikel cerita tu, mak dia dah lah uzur yang dia ni ada penyakit sawan, tolong masak untuk maknya. Kan, maknya bau hangit apa cerita, kepala dia dah masuk dalam kuali, tak sedar. Ya. Jadi benda-benda macam tu kita kena ambil kira lah. Itu ujian yang besar yang Allah bagi. Ya. Dia biasanya sawan, penyakit sawan gila adalah warisan. Jadi kita kata kat mak dia ni agak ada sawan, mak dia menafikan. Doktor cek ada. Dia kata keturunan saya tak ada. Tengok keturunan suami ada. Jadi dia ada. Ya, dia macam kanser jugalah. Okey, baik. Jadi yang menjadi masalahnya penyakit sawan ni menyebabkan aurat saya terbuka kerananya. Ya, orang sakit sawan tak sedar, jadi aurat dia terbuka. Kita ni sedar pun kita buka aurat. Ya, kalau satu ketika perempuan-perempuan suka pakai kain belah tu. Sekarang ada dah? Tak ada. Kak jahit tak ada dah kan? Permintaan tak ada. Ya. Orang dulu suka sangat pakai kain belah. Kita pun tak tahu apa istimewanya. Nak kata cepat lari tak juga. Ya. Nak tunjukkan parut tu ada. Baik. Oleh kerana itu, mohonkanlah kepada Allah agar saya diberikan sembuhan. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong doa untuk saya agar sembuh dia penyakit tersebut. Subhanallah. Yalah, dia nakkan sihat seperti mana orang lain. Kita tahu kan. Jadi baginda bersabda, ini di antara ujian Allah. Maksudnya kita boleh ya menghadapi penyakit dengan doa. Ya, dengan doa. Memang itu dituntut kepada syarak, dan untuk disembuhkan tak menjadi masalah. Lalu Rasulullah mengatakan, apabila kamu mau bersabar, maka bagimu syurga. Dan apabila kamu maukan aku mendoa agar kamu disembuhkan, maka insya-Allah dia akan sembuh. Okey. Dua pilihan yang Rasulullah bagi. Pertama, kamu nakkan sihat ataupun dalam keadaan sakit tapi kamu sabar. Nampak besar arti sabar ni. Kalau aku berdoa kamu sabar, sihat, insya-Allah kamu akan sihat. Tetapi syurga belum tentu. Tetapi kalau kamu bersabar dengan sakit yang kamu hadapi dan redha, ya, maka bagi kamu syurga. Mana nak? Ibu-ibu, kalau kita dibagi pilihan, sakit tapi dapat syurga, sehat tapi belum tentu syurga, agak-agak ya ke? Ya, teruji ya, kita teruji dengan perkara tersebut. Ya. Ibu-ibu, wanita ini memilih yang terbaik. Itu dia anak-anak buah yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit ni berapa lama kalau kita usia-usia kita macam ni kan? Dah masuk ke 40, masuk ke 50. Maksudnya usia kita okey, mungkinlah aku akan hidup sampai 63. Berapa lama lagi? Mungkinlah sakit tu datang dalam tempoh 23 tahun. Tetapi aku ada peluang untuk masuk syurga jika aku bersabar. Kalau aku sehat, kan, belum tentu lagi dapat masuk syurga. Ya. Jadi begitu keadaan pilihan seorang wanita yang hebat, dia memilih syurga. Jadi bila seorang tu memilih syurga, apa juga rintangan dia akan dapat, sabar dia akan dapat hadapi. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan bersabar. Ya, kalau macam itu aku akan bersabar. Kenapa? Rasulullah dah kata kamu akan dapat masuk syurga.
Tu yang menyebabkan aku bersabar. Kalau orang lain kata belum tentu, kan, kamu masuk syurga, belum tentu. Tetapi Rasulullah yang mengatakan jika kamu bersabar, kamu akan dapat masuk syurga. Lalu dikatakan aku bersabar. Tak seperti macam grup-grup yang Rasul Melayu tu, Kahar tu. Kenapa puak-puak dia setengah tu tak nak, dia tetap mengaku Kahar tu Rasul Melayu. Kenapa? Kahar dah kata kami akan masuk syurga, kamu belum tentu. Kan? Dia boleh jawab macam tu. Kami dah dijanji kat syurga, kau orang belum tentu. Siapa yang janji? Kahar lah, Kahar ke? Ya, yang duduk di belakang zoo negara tu. Kemensah tu. Sikit je. Kalau dia masuk zoo negara dah cukup sifat dia. Ya. Jahat. Macam tu sekali. Ini fitnah akhir zaman. Kalau orang datang, orang bentuk agama beginilah. Syiah datang, kita tengok tunggal langgang kita. Ya, siapa lagi? Kahar datang, tunggal langgang. Ayah Pin datang, habis. Wanita yang belajar lepasan mana? Al-Azhar, kuliah syariah, boleh murtad semata-mata kan Ayah Pin. Tak nak Islam ni dah. Itulah agama dia Ayah Pin. Macam mana tu? Ibu-ibu bukan lepasan Azhar. Ujian dia datang. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita. Ya. Alhamdulillah Allah kenalkan Quran dan Sunnah. Itu pentingnya kita mencari sumber yang betul, menuntut ilmu yang betul. Ya, dengan ada menuntut ilmu yang betul tu, pendirian kita kukuh. Kalau lepasan Azhar pun begitu. Itu belum Dajjal muncul. Dajjal muncul, saya katakan antara kita, hatta saya sendiri belum tentu selamat. Kerana dia datang dengan penipuan dia, dengan apa orang kata bahasa Melayu kita ni, ya, dengan dia belitnya kita. Dia macam Syiah datang, berapa ramai yang masuk Syiah. Pemain ni datang dengan bentuk kononnya dia mujaddid pada umat ini. Ya, semua orang masuk Syiah. Kalau yang datang ni, Dajjal yang datang ni berbentuk orang sunnah, pening kita. Ya, penting bawa dalil. Dalil. Kita pula jenis tak erti lagi dalil kan. Ni pun ada dalil. Macam Syiah bawa dalil nak halalkan mut'ah dia, yang kita baca surah Nisa tu. Dalil juga. Kita pun la ilaha illallah. Betul. Habis terikut kita. Bahaya ya. Kalau Khawarij yang sekeras-kerasnya pun boleh terikut Dajjal di akhir zaman, kita yang tak ada ilmu ni lagi letih. Oleh kerana itu minta Allah tetapkan diri kita, amalkan, beramal segala-galanya yang boleh kita beramal secara baik, amalkan. Baca surah Kahfi pada tiap-tiap hari, Jumaat, malam Jumaat, siang Jumaat, baca. Kalau boleh hafal 10 awal, 10 akhir, setengah riwayat, buatkan. Ya, hafalkan. Baik. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, aku bersabar dan sesungguhnya auratku terbuka kerananya, maka mohonkanlah kepada Allah agar auratku tidak terbuka. Maka baginda mendoakan untuknya, dan akhirnya ya, bila dia kena sawan, ya, alhamdulillah aurat dia tak terbuka. Kesan daripada doa Rasulullah, dan dia di antara wanita yang layak untuk dapat syurga disebabkan dia telah mengatakan aku bersabar ya Rasulullah. Ya, cantik. Oleh kerana itu kita melihat ini di antara orang-orang yang disebut di kalangan ahli syurga. Jadi kita bersabar. Nampak tak? Penyakit satu bab, tetapi kalau kita redha dan bersabar, maka besar pahala. Kalau kita tak redha, maka belum tentu kita mendapat ganjaran pahala yang besar. Jadi ibu-ibu kita banyak penyakit juga, terutama kaum wanita banyak penyakit, ya. Itu pasal kalau insurans wanita lepas 40 masalah sangat-sangat. Baik. Penjelasan hadis ini sebagai dalil akan keutamaan sabar dan bahawa sabar itu salah satu sebab masuk syurga. Hal ini terbukti ketika Rasulullah bersabda, apabila kamu mau bersabar maka bagimu syurga. Jadi sabar ibu-ibu ya, banyakkan sabar. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhakki nabiyyan min al-anbiya salawatullahi wassalamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'adamuhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi yaqulu Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Ini di antara sifat yang hebat ya, yang dimiliki oleh para nabi.
Di mana dalam kisah ni Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW sewaktu menceritakan salah seorang nabi dari para nabi, semoga Allah selawat Allah atas mereka, ketika nabi itu dipukul oleh kaumnya dengan batu ataupun dengan apa juga, sehingga berlumuran darah, dan dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah ya, kesabaran apa yang dimiliki. Kena pukul dah berdarah, dia mampu menggunakan kekuatan dia. Apa kekuatan dia? Ya? Ya, kekuatan para nabi pada doa. Ya. Kalau dia doa mustajab. Bila Rasulullah kena pada hari sewaktu dia di Taif, yang dibaling dengan batu, malaikat datang mengatakan, apa yang kamu nak, arahkan saja. Hatta kalau gunung itu nak dihempapkan kepada kaum itu pun dibenarkan. Apa dia kata? Begitulah keadaan doa yang dikatakan. Aku mengharapkan zuriat selepas mereka itu muncul dan beriman kepada Allah. Subhanallah ya. Macam mana tu ibu-ibu? Bagaimana kemuncak kesabaran? Dah dipukul, dah diapa, sampai berdarah, masih mengatakan, ya Allah, ampuni mereka kerana mereka tak tahu. Kalau kita lah, bukan berdarah, menangis itu. Ya, itu orang perempuan. Mau kita lepuk lagi, kan? Oh, kamu ingat aku tak kuat. Mula sensing kan. Habis. Subhanallah, ini di antara pelajaran, Masya Allah ya. Saya sendiri pun teruja dengan apa yang Rasulullah cerita ni. Kita pun tak mampu. Ya. Kita pula jenis kalau panah baran cepat, kuat pula. Subhanallah. Ini para nabi sampai tahap begitu, dia mengusap darah dia, lalu mengatakan, ya Allah, ampunkan mereka. Ini dia sifat yang terbaik yang dimiliki oleh para nabi, dan kita kalau mampu mengikutnya, ikut. Itu pasal sabar amat penting. Ya, jangan cepat melatah, jangan cepat mengamuk, menung dulu, renung dulu, duduk diam dulu, istighfar banyak-banyak. Kalau sesuatu benda berlaku, renung. Jangan cepat keluar mulut tu. Diam dulu, tengok, study dulu, tenangkan diri. Ya, kena study dulu, tengok. Terutamanya macam kita berkeluarga, ya, suami kadang-kadang buat perangai, sabar, ya. Apa jugalah perlu sabar. Ya. Anak tu renung dulu, study dulu, ya. Lepas tu baru kita bertindak dengan baik. Okey. Dan kita menyaksikan apabila Nabi ini mengatakan, ya Allah, ampunilah kaumku, itu doa. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah, setelah dipukul, dibuat begitu, dia minta Allah ampunkan mereka. Menunjukkan dakwah Nabi ini kerana Allah, bukan untuk kepentingan dirinya. Ya. Kalau kepentingan dirinya, dia akan balas. Tapi ini adalah agama Allah. Dan Rasulullah menceritakan perkara ni untuk kita mengikutnya. Jadi sabar. Memang kita akan kena banyak benda, apatah lagi hidup berkawan, bermasyarakat. Kita akan kena umpat, kita akan kena cerca, kita akan kena berbagai bentuk. Saya katakan sabar. Ya, sabar. Syurga ni menunggu kita. Kena latihkan diri kita. Alhamdulillah Kak Sabar dah miliki nama tu, sabar. Sifat Allahu'alam. Sabar je lah. Okay? Tapi kita ni, macam mana nak berhadapan? Saya suka bila kita belajar macam ni, kita cuba berlatih. Pak berlaku, okay, sabar dulu, penung dulu, ya, tenangkan diri dulu. Kenapa? Kalau bertindak sewaktu marah, takkan dapat apa-apa. Jadi bertindak waktu yang matang tu, kita sabar dulu, renung dulu, okay, baru bertindak. Itu cantik. Dan hadis ini sebagai dalil bahawa kesabaran para nabi dalam menjalankan dakwah agar kembali kepada Allah merupakan sebagai pelajaran bagi kita agar kita bisa bersabar dalam menghadapi cubaan ketika berada di jalan Allah. Apakah itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Jadi apa juga berlaku, maka kesabaran itu adalah usul bagi para pendakwah. Jadi bersabar ya ibu-ibu dalam bab-bab yang begini. Kita bersabar, InsyaAllah. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma yusibul muslimu
min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakahu atau yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Maksudnya, wal wasbu al maradu. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa kecelakaan, penyakit, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun duka cita sampai duri pun yang menusuknya, nescaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah, orang Islam ya. Begitu sekali ya. Bila dia mengucapkan dua kalimah syahadah, maka dia menjadi seorang Islam. Apa juga musibah yang ditimpa, maka semuanya ada pahala jika dia sabar dan redha. Okey. Masak nasi. Masak ikan terpercik minyak. Pahala tak? Masak tu dah pahala, percik tu penghapusan dosa. Dengan syarat percikkan minyak. Bukan pergi ambil minyak panas letak pula, aku nak hapus dosa. Tak. Dia terkena. Rasulullah kata, walaupun terkena, kak sabar jahit baju, tok tercucuk jarum, terkena. Ya, bukan pergi macam Syiah, dia hentak badan dia dengan besi tu nak berdarahkan. Itu haram. Apa juga, sakit, demam, sesama, masalah anak, masalah suami, semua kita dapat pahala. Cara menyelesaikannya yang penting, dan sabar. Subhanallah ya, kita tengok yang ditimpa kecelakaan, penyakit, kegundahan, kesedihan, kesakitan, duka cita sampai duri tercucuk pun dapat pahala pengampunan dosa-dosa. Ya Allah, banyaknya pahala kita boleh dapat. Okey. An Ibn Mas'ud qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu zalika anna laka ajrain qala ajal zalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu adha syauqatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atahu wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Al-wa'ku maghthul humma wa qila humma. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, aku masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit demam. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar menderita demam yang sangat tinggi. Beliau mengatakan, benar, sakit panas yang aku derita 2 kali lipat lebih panas dari yang biasa dideritai oleh kalian. Aku berkata, kalau begitu engkau akan mendapat 2 kali pahala lipat. Beliau menjawab, benar, memang demikian keadaannya. Dan tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu penyakit, baik itu tertusuk duri maupun lebih dari itu, melainkan Allah menghapuskan kesalahannya dan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pepohon yang menggugurkan daun-daunnya. Muttafaqun alaih. Okey. Al-wa'ku yang sangat panas dalam tubuh kerana sakit dan dikatakan panas demam. Okey, demam panas. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Tetapi dia diwahyukan, menyebabkan dia naik sebagai seorang rasul. Okey. Dan dia akan mendapati penyakit macam mana kita kena penyakit. Dia demam panas, tetapi demam dia 2 kali demam panas manusia biasa. Maksudnya tu Rasulullah kena ya, ujian kepada dia. Lalu Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, panas kamu 2 lipat panas daripada biasa. Lalu Rasulullah kata ya. Lalu dia mengatakan, kalau begitu kamu mendapat 2 kali lipat pahala. Dia katakan ya. Okey, Masya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya demikianlah
kepada orang muslim, yakni dan tidaklah seorang muslim yang timpa suatu penyakit baik tertusuk duri maupun lebih itu, melainkan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan menggugurkan dosa-dosanya. Berarti kalau kita kena pun, alhamdulillah Allah hapuskan dosa kita seperti daun-daun yang gugur. Kita tak tengok daun-daun yang gugur macam mana. Kita tengok sampai satu ketika pokok tu bila gugur daun tinggal batang. Itulah kemuncaknya. Berarti bersih, tak ada dosa langsung. Ya, itu yang kita nak. Tetapi dia mestilah dengan sabar. Ya, dengan sabar. Kalau kita kena sikit demam meraung, ya Allah macam nak mati. Ya. Pasal apa? Bila kena demam tu alhamdulillah teringat mati. Itu ada hikmah dia. Ya, kalau ibu-ibu, kalau kita duduk happy macam ni tak ingat mati, betul tak? Kena pula semua kaki sembang belaka, lagi tak ingat mati. Tapi bila kena sakit sikit, orang dah mula tak ziarah kita, tu ingat mati. Ya Allah, dah nak mati aku. Kan? Kena pula kita ibu-ibu dah lebih 40 tahun. Saya tak tahulah tahap umur ibu-ibu, tak berapa tahu ingat. Ya, tapi bila lebih 40 tahun, kadang-kadang kematian tu datang tiba-tiba. Dia jadi teringat mati tiba-tiba, tak tahu macam mana. Saya pun tak faham. Tapi saya suka. Menyebabkan kita boleh muhasabah diri. Pap kata dia teringat mati. Kadang-kadang rasa sunyi je, teringat dah. Ya, subhanallah. Dia mengajar kita supaya cepat kembali kepada Allah. Bukan Allah bagi tu peringatan mati tu untuk syok-syok macam tu je. Ingat mati, yang peduli apa aku. Itu yang jadi keras hati. Tapi bila ingat mati tu, kita akan berusaha, ya, berusaha yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Ya, wallahu alam. Ya. Kak Zara ada ke ingat benda-benda macam tu? Tiba-tiba teringat mati. Teringat anak dia. Ya, dia ada, dia datang, dia mesti datang. Kalau lagi hebat, macam kita dah tua ya, makcik, keluar uban misalan. Itu lagi teringat. Tapi bila kita menghadap cermin tak pakai spek mata, tak nampak pula uban. Nampak muda pula kan. Pasal kalau misalan seorang tu ada gambar lama dia, ya, ambil gambar lama tu letak kat cermin tu. Ya, tengok muka kita yang lama, muka kita yang baru sekarang. Baru kita rasa sedar sikit. Ya. Tapi jangan tengok cermin tu, tengok gambar kita yang lama tu, comelnya aku dulu, mula perasan. Itu lagi sakit. Ya. Okey, baik. Jadi di sini Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, orang yang ditimpa dengan musibah ujian, kita lebih suka menyebutkan ujian. Kerana apa? Bila kita sebut ujian, kita akan hadapi ujian tersebut. Ya. Sehingga kan walaupun jarum ataupun duri yang tercucuk kepada kita, pengampunan dosa itu berlaku. Allah nak buangkan dosa-dosa kita. Dan bila sampai ke muncak seperti daun yang gugur, ya, pokok yang tidak ada daun, berarti dosa kita hilang. Dosa kita habis, seperti kanak-kanak yang baru lahir, berarti kita ni layak untuk mendapat syurga Allah. Itu pasal di kalangan orang sahabat, mereka redha dengan apa yang mereka hadapi. Kemiskinan, kesakitan, semua mereka hadapi dengan redha. Baik. Jadi penjelasan hadis nombor 37-38 menjelaskan bahawa seorang hamba apabila terkena musibah, walaupun tertusuk duri, hendaklah dia ingat dan mengharap redha Allah atas musibah yang menimpanya. Apabila seorang hamba ditimpa musibah dan ia semakin bersabar dan mengharap pahala dari Allah, maka baginya pahala atas usahanya untuk bersabar. Dan ini semua merupakan kurniaan dari Allah ketika menguji seorang hamba yang beriman, kemudian dia menghapuskan kejelekannya. Okey, jadi ini di antara perkara yang kita lihat, kesabaran yang membawa kepada pahala yang terlalu besar. Nampak sabar kalimah simple, tapi bila sampai satu tahap dia menjanjikan syurga kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rawahu al-Bukhari wa dabbatu yusab bi fathin sad wa kasriha. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah menghendakinya dengan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan ujian ataupun musibah padanya. Ya, dengan arti kata lain, kalau kita terkena musibah, berarti itu tanda baik, Allah suka kat kita, Allah nak uji kita. Ya, ibu-ibu kena sabar. InsyaAllah kita cuba hadapi benda tu.
Tak dapat musibah pun baik juga. Nikmat yang Allah bagi, kata alhamdulillah. Ya, jangan tak dapat musibah, ya Allah. Ya, satu ujian ya. Yang saya pernah cerita kan, seorang perempuan tu, ya, dia kata saya dapat apa saja. Ya, lepas tu dalam hati saya terdetik, Allah tak sayang saya ke? Allah tak uji saya? Kan? Dia kata, kenapa Allah tak uji saya? Kan? Lepas tu apa ujian yang saya cerita dulu, dia hantar bibik dia kat bus stop tu. Dia keluar nak ambil beg, ya, dia berada di belakang. Datang satu kereta BMW Sport, langgar. Dia berada di belakang, tengah berdiri nak keluarkan beg, dia langgar. Dia duduk antara kereta dengan kereta. Dia cerita sendiri kat saya, ya. Saya pun entahlah, waktu tu terdetik, Allah tak sayang kat saya ke? Allah tak uji saya? Itu je. Allah uji betul-betul. Hilang 2 kaki, potong 2 kaki. Tapi Masya Allah, ya, saya kata sabar dia. Ya, sampai sekarang bos dia pula syarikat tu, Masya Allah, bantu dia. Lepas apa puteri hantar ke Gleneagle, lepas tu ke mana lagi tu, lepas tu Alhamdulillah bagi lagi kereta Saigon, Masya Allah, bagi kereta kat dia. Walaupun dah cacat tu, dia boleh bawa lagi. Masya Allah, sabar dia, ya. Tapi itulah, dia kata permulaan berlaku, saya terfikir, kenapa Allah tak uji saya? Itu dia. Na'udzubillah, ya. Minta Allah jangan uji kita sampai tahap yang tak mampu, ya. Itu doa lah tu, ya. Jangan minta minta Allah bagikan kesabaran kepada kita kalau diuji. Itu je. Okey? Ada apa soalan? Ya. Boleh kita berdoa supaya Allah jangan bagi kita ujian yang kita tak boleh bawa? Boleh. Berdalilkan dalam ayat Quran. Siapa ada surah apa? Siapa yang tahu? Okey, surah Baqarah. Buka surah Baqarah ayat yang terakhir. Boleh. Kenapa kita takut ujian yang sampai kita tak mampu nak menanggungnya? Okay, dalam ayat yang ke-286 yang terakhir tu kan, Allah mengatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksaan dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulkannya. Beri maafkan kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang yang kafir. Okey? Itu dia. Doa maksudnya, ya Tuhan kami, jangan kamu berikan kepada kami apa yang tak sanggup kami pun. Ya, tak sanggup letih. Ya. Fadilatnya, okey, fadilatnya untuk menakis fitnah Dajjal, kerana ada jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mampu hafal, ada surah Kahfi kat situ, belilah. Ya. Ujian Dajjal yang datang tu, itulah di antara fitnah-fitnah dia, yang mana ianya datang dalam bentuk menyerupai seorang alim, orang yang hebat. Kenapa dia akan mengaku diri berperingkat lah. Kalau dia tak mengaku Nabi, cara fahaman tu kita faham dia akan mengaku Nabi, ya. Orang kafir tak akan mampu untuk mengaku Nabi kan, tapi dia akan. Kalau kita tengok di Indonesia, semua dah ada yang mengaku Nabi secara live pula dalam TV. Saya ni Nabi, dia kata. Dia mengaku macam Rasul Melayu tu, mengaku Nabi. Yang seorang pula muncul lah, dia aja mengaku Nabi, aku pun nak mengaku juga. Kuruh keding la ilaha illallah, saya kata. Dia mengaku saya ni Isa yang turun dari langit. Aduh bapa kan. Tapi Indonesia bebas, dia tak macam Malaysia. Alhamdulillah, Malaysia keras jugalah. Tapi keras pun ada benda tak kena juga kat ni. Tapi keras tu dah bagus dah. Jadi dia akan muncul dalam bentuk yang begini. Walaupun tak mengaku Nabi, dia mengaku dirinya. Saya katakan ada sekelompok masyarakat mengakukan dia ahli sunnah, tapi di Indonesia dikenal sebagai Syiah. Dia datang kat Malaysia, orang kenal dia sunnah.
Tapi dia tak di Indonesia orang panggil dia Syiah. Saya terkejut mula saya tak perasan, tapi dia tubuh kumpulan nasyid dia dengan nama Murtada. Saya kata ini kalimah ni bukan kalimah ni asing bagi orang yang macam kita ni. Orang sunnah asing. Murtada adalah kalimah yang digunakan orang Syiah. Syiah suka. Dituju kepada nama Ali. Ali Murtada. Apa makna murtada? Satu gelaran lah kepada Sayyidina Ali, ya. Dan saya kata, ini nama Syiah. Saya tak tahu waktu tu. Lepas tu selang beberapa hari tu jumpa sahabat-sahabat, depa bercerita, saya dengar, tak tanya pun. Lah, saya kata, jadi dia ni Syiah di sana, padahal dia tubuh kumpulan nama Murtada. Kerana itu adalah fahaman Syiah. Orang sunnah tak panggil Sayyidina Ali Murtada, depa yang panggil. Apabila dikatakan yang orang kata zikir-zikir penolak bala H1N1, wabak-wabak tu kan, li khamsatun fi biha, pada 5 ni ada kehebatan, maksudnya boleh menolak bala ni. Mustafa, Murtada, dia letak Mustafa Rasulullah, Murtada Ali, wa bnaihuma Hasan Husain wa Fatimah. Al-Arqam baca zikir ni selepas solat, tiap-tiap kali lepas solat dia baca. Rupanya dibawa oleh Syiah. Ya, benda ni kufur kalau kita beriman sebagai penolak bala. Syiah yang bawa. Wallahu a'lam bissawab. Okey? Ya. Tak. Dia ada perbezaannya. Itu pasal hadis qudusi walaupun dikatakan firman Allah, yang mana ianya tidak boleh dibawa dalam solat. Dia bukan daripada ayat Al-Quran. Dia adalah dari juzuk hadis, sebutan Rasulullah. Ya. Okey? Hadis qudusi pun banyak dhaif juga, tak nafikan. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.